asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa surau Muhammad Al-Fatih, imam yang telah mengimamkan sembahyang kita sebentar tadi, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali pada malam ini, di malam yang ke-11 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, setelah Allah SWT mengizinkan kepada kita semua dapat sama-sama kita menyempurnakan 10 hari kita berpuasa dalam bulan Ramadan untuk tahun ini. Pada malam ini kita melangkah masuk malam yang ke-11 daripada bulan Ramadan, fasa yang kedua, pertengahan bulan Ramadan yang dijanjikan dengan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah taala terus memberi kekuatan kepada kita. Kita akan terus menghidupkan malam-malam Ramadan untuk kita mengambil keistimewaan dan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada malam terakhir Ramadan insyaallah. Sebagaimana malam ini kita boleh hadir mengimarahkan surau ini, dan malam-malam sebelumnya kita dapat hadir, alhamdulillah, maka kita berazam insya-Allah untuk malam-malam seterusnya juga kita akan menjadi tetamu-tetamu Allah, berada dalam bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barakah daripada Allah. Kita menjadi tetamu Allah, dihidangkan bukan sahaja dengan makanan jasmani kita dalam bulan Ramadan yang bentuk banyak, berbagai ibadah yang disediakan, itu juga dengan dihidangkan oleh Allah dengan makanan-makanan rohani yang boleh menguatkan iman kita kepada Allah, dan dihadirkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan satu malam yang kelebihan beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan, ringkasnya oleh kerana masa yang diberi setengah jam, tuan-tuan Dr. Sembang ni beritahu juga ataupun lagi peringat kata berkhutbah, buat program ni juga tuan-tuan, khutbah pertama, khutbah yang kedua, setengah jam ni tuan-tuan. InsyaAllah saya nak kupas ayat. Ayat tu tuan-tuan boleh lihat dalam pamphlet yang diedarkan di sebelah dalam tu, tengok sebelah kanan di bahagian bawah ada 3 ayat yang kita akan kupas pada malam insya-Allah, mengambil ingatan dengan apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tuan-tuan perhati ayat yang akan saya baca dari surah Al-Mudaththir. Moga-moga dengan kita memandang, mata kita melihat ayat Al-Quran ini pun diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada hubung kait tuan-tuan dengan doa yang kita baca setiap malam dalam bulan Ramadan. Kalau kita tak baca, kalau kita tak berdoa tuan-tuan, kita mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Setiap malam di sepanjang bulan Ramadan, bukan satu kali saja kita berdoa tuan-tuan, bahkan kita ulanginya banyak kali. Doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon redha-Mu dan syurga-Mu ya Allah, serta kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kemurkaan-Mu dan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Dalam doa ni tuan-tuan yang kita mengaminkan, doa yang dibaca oleh imam ni tuan-tuan, ada 2 perkara yang kita minta kepada Allah. 2 perkara yang kita minta. Yang pertama, kita minta Allah meredai kita. Yang kedua, kita minta syurga Allah di hari akhirat kelak. Dan dalam masa yang sama, dalam doa yang kita baca ni tuan-tuan, kita minta berlindung dengan Allah daripada 2 perkara, daripada kemurkaan Allah dan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersedia untuk dicampak oleh Allah ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak sanggup untuk berada dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana tuan-tuan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyenaraikan manusia-manusia yang akan diazab oleh Allah dalam api neraka Allah. Allah telah menyenaraikan calon-calon yang akan dihumban ke dalam neraka Allah. Kepada hari ini tuan-tuan, kita ambil beberapa calon-calon yang telah disebut oleh Allah, yang mereka ini tuan-tuan akan diazab oleh Allah, mereka mendapat kemurkaan Allah dan dicampak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tuan-tuan, ayat dari surah Al-Mudaththir, ayat yang ke-42, 43 dan 44. 3 ayat malam insya-Allah kita ambil tuan-tuan. Surah Al-Fatih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ma salakakum fi saqar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Tuan-tuan, ayat ini Allah rakamkan
dan kita memohon kepada Allah moga-moga kita menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Maka di ayat kelak tuan-tuan, orang-orang yang berada di dalam syurga Allah ketika mana dia mengecapi nikmat-nikmat Allah, ketika mana dia menikmati nikmat Allah, tiba-tiba tuan-tuan dia terpandang di sana ada sebagian manusia yang sedang diazab, yang sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Allah. Lalu tuan-tuan, penghuni syurga ni bertanya kepada penghuni neraka. Mereka bertanya tuan-tuan, wallahu a'lam, sebab kisah ni Allah rakamkan benda ni tuan-tuan, peristiwa yang akan berlaku di ayat kelak. Kita tak sampai lagi. Ada orang tanya kepada saya, Ustaz, syurga dan neraka ni dekat ke? Boleh pergi sembang, boleh pergi buat mesyuarat tingkat macam cerita Firamli tuan-tuan, filem Zohri ni, wallahu a'lam, kita tak sampai lagi. Yang penting kita beriman dengan apa yang telah disebut oleh Allah. Penghuni syurga ni tuan-tuan bertanya kepada penghuni neraka bila mereka melihat penghuni neraka diseksa oleh Allah. Apa soalan yang mereka ajukan tuan-tuan? Allah rakamkan Al-Quran, ma salakakum fi saqar, apakah dosa yang telah kamu lakukan ketika mana kamu hidup atas dunia yang menyebabkan kamu ditarik oleh malaikat, yang menyebabkan kamu dihukuman masuk oleh Allah ke dalam neraka saqar. Neraka saqar ni salah satu nama bagi neraka Allah. Di sana ada naru jahannam, di sana ada neraka Wid, di sana ada neraka Hawiyah, di sana ada nama neraka saqar dan nama-nama yang lain sebagaimana syurga juga ada nama-namanya. Di sana ada Jannatul Firdaus, di sana ada Jannatul Ma'wa, di sana ada Jannatul Adn dan syurga-syurga yang lain tuan-tuan. Maka penghuni syurga bertanya, apakah dosa, apakah perbuatan yang telah kamu buat yang menyebabkan kamu dicampak oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tuan-tuan, penghuni neraka menjawab. Ketika mana menjadi soal tuan-tuan, maka penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Lalu mereka menjawab, kami ketika mana kami hidup dahulu, kami tidak pernah termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan solat. Tuan-tuan, calon yang pertama, manusia-manusia pertama yang akan dicampak oleh Allah ke dalam neraka siapa dia tuan-tuan? Orang-orang yang tidak mengerjakan solat, orang-orang yang tidak mendirikan sembahyang. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, semasa kami hidup atas dunia dahulu, ketika kami dihidupkan oleh Allah, umur kami ada di antara kami yang hidup sampai 60 tahun, ada di antara kami yang hidup sampai 70 tahun, ada di antara kami yang hidup sampai 100 tahun, sampai 120 tahun pun ada. Kalau daftar pemilihan baru tu, ada di antara kami yang hidup sampai 100 tahun lebih. Dalam tempoh tersebut, kami tidak pernah hadir ke masjid, kami tak pernah pergi ke surau, kami tak pernah mengamalkan rumah Allah, kami tak pernah rukuk, dan kami tidak pernah letak diri kami sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam naku minal musallin, kami tidak pernah sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang tuan-tuan, orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kefarduan sembahyang ni berat. Kefarduan sembahyang ni dia tak gugur. Walaupun kita sakit, wajib sembahyang lagi masih berakal. Dalam apa situasi, dalam apa keadaan sekalipun tuan-tuan, kefarduan sembahyang tak gugur selagi kita masih berakal. Kalau kefarduan puasa tuan-tuan, kita bermusafir, diharuskan berbuka puasa. Begitu yang kefarduan yang lain. Tapi sembahyang tuan-tuan, lagi kita masih berakal. Dalam apa keadaan sekalipun, bermusafir kena sembahyang. Tak boleh nampak tamat, kamu ringkaskan, kosarkan sembahyang. Yang 4 gabung. Kalau timur masyarakat, payah juga kamu himpun di antara 2 sembahyang, buat dalam satu waktu. Sembahyang jamak, kena sembahyang walaupun bermusafir. Pergi ke mana pun tuan-tuan, sakit kena sembahyang. Berperang sekalipun tuan-tuan, Nabi bila berperang bersama dengan para sahabat, mana musuh Allah, tengah berperang tuan-tuan, turun ayat bagaimana Allah mengajar cara, kaedah, kaifiat sembahyang ketika mana berperang dengan musuh. Di saat bertempur dengan musuh pun kena sembahyang. Berat kepada sembahyang tuan-tuan. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Nabi kita hari terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi sembahyang duduk. Pada pagi hari Senin, apabila Nabi nak menegakkan solat subuh tuan-tuan, tanggal 11 hari bulan 11 12 bulan awal tahun yang ke-11 tuan-tuan, Nabi sembahyang duduk. Di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berimamkan Abu Bakar. Tak boleh sembahyang berdiri, cara kita sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, cara kita sembahyang dalam keadaan berbaring. Berbaring pun tukang kena sembahyang. Tak boleh tinggal lagi masih berakal. Kepala hujung sana, kaki hujung sana tuan-tuan, lambung tak kanan ni ke bawah tuan-tuan, macam kita letak mayat tu, kena berbaring.
Tak boleh berbaring, sakit juga tuan. Sembahyang dalam keadaan terlentang. Kepala di belakang, unjurkan kaki di kaki kiblat, angkat kepala dia, letak pantai bawah, kena sembahyang tuan. Tak gugur kepala sembahyang. Berat tak berat. Tapi kalau uzur sampai sembahyang berbaring tuan, tak payah mai ke surau. Sembahyang di rumah. Wajib sembahyang di rumah. Mai ke surau tuan, berimam pun sakit, sembahyang berbaring, makmum pun semua akan sakit, sembahyang berbaring, lena habis. Lena habis tu. Sembahyang di rumah. Tapi wajib sembahyang, tak gugur tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sangat marah tuan-tuan, orang yang tak sembahyang. Maka kalau kita nak jaga diri kita, nak jaga seluruh ahli keluarga kita daripada kena neraka ni tuan-tuan, dicampur neraka ni, kena pastikan kita sembahyang dan seluruh anak-anak isteri kita sembahyang tuan-tuan. Tak marah, daripada tak sembahyang kena marah. Sebab Allah Ta'ala memerintah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, kata Allah, pelihara baik-baik. Jaga baik-baik, kata Allah, diri kamu dan pelihara baik-baik seluruh ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita awal-awal ini. Ayat ini dibaca oleh Nabi, dibaca oleh para sahabat, dibaca oleh tabi'in, dibaca oleh imam-imam kita sampai ke hari, sampai ke kiamat. Allah Ta'ala mengingatkan orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Tolong jaga baik-baik diri kamu, kata Allah, dan jaga seluruh anak isteri kamu daripada neraka Allah. Bagaimana nak jaga anak isteri kita daripada neraka? Wajib sembahyang, kena pelihara sembahyang. Bila sebut neraka ni tuan-tuan, kita kena rasa gerun dengan neraka Allah. Sebut neraka tuan-tuan, kena rasa takut, menggigil tubuh kita bila kita ingat neraka Allah. Kenapa kena rasa takut tuan-tuan bila sebut neraka Allah? Kenapa kena ada perasaan gerun kita dengan neraka Allah? Sebab api neraka ni tuan-tuan, kita tak mampu nak tangguh. Jasad kita tak mampu nak tangguh. Panas api neraka ni jauh lebih panas 70 kali ganda daripada api tahdunia ni tuan-tuan. Api tahdunia pun nak letak jari masuk dalam api pun tak berani. Siapa berani saya campur tuan-tuan, menek je letak jari di dalam api. Siapa berani, tak berani tuan-tuan, sakit. Api neraka jauh lebih panas 70 kali ganda. Jangan kata nak letak jari dalam api. Kita campur dia pegang besi panas, tak berani tuan-tuan. Pegang besi panas, belum api lagi, besi panas, exhaust motor. Tuan-tuan marin motor, pegang exhaust. Kalau rasa hebat lagi, jangan pegang dengan tangan, jelek lidah dekat pada exhaust motor tu. Kan? Masa exhaust memang panas, jelek lidah dekat ke exhaust. Kalau kata lepas jelek, lekat ke exhaust tu, yang panas tu, lepas dia duduk sembang, kemat lagi dengan kawan dia, hebatlah. Berani tu? Tak berani, takut. Kalau kita tak berani dengan api tahdunia, apa tak lagi dengan api neraka Allah. Sebab tu kita rasa takut sungguh dengan neraka Allah. Jaga semua diri kita, jaga semua anak isteri kita daripada api neraka Allah. Tu yang pertama, api dia. Yang kedua tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi dah beritahu kepada kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, dalam tak dalam neraka Allah, seumpama kawah ni tuan-tuan, daripada mulut, daripada bahagian atas mulut api neraka ni, di ayat kelak akan dibentangkan sirat, dibentangkan titian. Semua manusia akan lintas titi itu. Yang lepas masuk syurga, tak lepas jatuh masuk dalam neraka. Daripada mulut permukaan atas api neraka nak sampai ke dasar tempat paling bawah neraka ni tuan-tuan, jarak dia berapa lama, berapa jauh tuan-tuan? Nabi sebut ketika mana Nabi bersama-sama dengan para sahabat, termasuklah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni. Para sahabat bila duduk dengan Nabi, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman, bunyi benda batu. Tak tahu datang daripada mana. Nabi kata, kamu tahu tak bunyi apa tu? Para sahabat kata, kami tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata, bunyi itu, letupan itu, dentuman itu, wajibatan itu, kata Nabi, datangnya daripada batu yang dilontar masuk dalam neraka. Batu yang dilontar itu tuan-tuan, berapa lama hari masa nak sampai ke dasar neraka Allah? Nabi kata, sab'una kharifan, 70 tahun baru sampai ke dasar itu. Cuba bayangkan, dalam tak dalam neraka.